Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua anak-anak tahun 5 bijak Sekolah Kebangsaan Selekong. Pada hari ini kamu semua bersama dengan saya dalam PDPR atau pembelajaran dari rumah untuk mata pelajaran sains. Pada hari ini kita akan bersama membincangkan tentang satu topik yang biasa dan kamu telah pelajari di tahun 4 dan tahun 3. Namun begitu di tahun 5, topik ini akan kita sentuh dengan lebih mendalam agar kamu lebih mahir untuk topik dalam unit yang pertama ini. Baik, hari ini kita akan bincang tentang kemahiran saintifik, iaitu kemahiran proses sains. Baik, cuba lihat pada slide yang telah saya paparkan di bahagian belakang ni, di mana ini adalah kemahiran saintifik yang terdapat di dalam pembelajaran dan pengajaran sains yang mesti dikuasai oleh semua murid. Terdapat dua kemahiran saintifik, iaitu kemahiran proses sains, ini cikgu ulang kembali dan juga kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains terdapat 12 kemahiran, bermula dengan kemahiran memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferen, meramal, berkomunikasi, membuat hipotesis, mengawal pemboleh ubah, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi dan mengeksperimen. Manakala kemahiran manipulatif menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat, melakar spesimen dan peralatan sains dengan betul. Yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul, dan yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Kesemua kemahiran ini dinilai oleh saya dalam biasanya saya akan nilai dalam kerja amali atau ketika kita menjalankan eksperimen bersama. Oleh kerana pembelajaran sains ini dijalankan di rumah pada musim PKP begini, kita hanya cuba yang terbaik untuk melakukan mana-mana eksperimen yang sesuai, dan juga saya akan menilai mana-mana kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif yang mudah. Okey, insya-Allah selepas PKP kita akan sama-sama menjalankan eksperimen secara bersemuka dan mudah untuk anak-anak lebih memahami kemahiran saintifik yang terdapat dalam gerak amali tersebut. Baik, cuba lihat buku teks tahun 5 dan cikgu rasa semua murid telah dibekalkan dengan buku teks tahun 5. Okey, buku teks tahun 5 ni buku teks yang baru. Buku teks yang baru, cuba lihat muka surat. Okey, kita lihat muka surat 2. Okey. Buku teks tahun 5 muka surat 2, sama seperti yang saya paparkan di dalam slide di belakang ini. Baik, di muka surat 2 ini menyentuh tentang murid tahun 5 bijak yang mengadakan satu pertandingan mereka cipta kapal terbang kertas. Setiap murid menerima sehelai kertas berwarna yang diedarkan oleh guru mereka. Okey, cuba lihat lihat kapal terbang kertas saya, Meli. Bentuk hadapannya panjang dan runcing. Panjang dan runcing kan? Berdasarkan dalam gambar, cuba kamu lihat. Ya, Ana, mengapakah kamu menghasilkan kapal terbang kertas berbentuk begini? Ana menjawab, bentuk ini dapat mengurangkan daya rintangan dan angin. Daya rintangan dan angin apabila kapal terbang itu dilancarkan. Baik, nampaknya saiz kapal terbang nampaknya saiz kapal terbang kita berbezalah, Ana. Saiz sayap kapal terbang kertas saya lebih besar.
Cuba kamu teka tujuan saya menghasilkan sebegini. Baik, berbeza tadi ya. Ana dia menghasilkan kapal terbang yang mempunyai bentuk hadapan yang runcing dan panjang. Berbeza dengan Melly yang menggunakan membina kapal terbang dengan berbeza saiz sayap, di mana sayapnya lebih besar berbanding sayap ataupun kepak Ana, kepak kapal terbang Ana. Okey. Tetapi di sini kita tidak pasti mana satukah kapal terbang yang akan meluncur lebih jauh, pergi lebih jauh atau lebih laju dan sebagainya. Okey. Mereka seterusnya berbincang tentang cara melipat kapal terbang kertas masing-masing. Okey. Baik, di muka surat 2 buku teks, jika kamu lihat cara Ana melipat kapal terbang kertasnya. Cikgu memberi kertas yang sama kepada mereka semua, tetapi cara melipat kapal terbang sahaja yang berbeza. Ana menggunakan cara yang telah ditunjukkan di dalam buku teks muka surat 2. Baik, hasil kapal terbang yang telah siap terdapat di dalam gambar di muka surat 2 di bahagian bawah sekali. Berbeza jika kita lihat kapal terbang milik Ravi. Okey. Kapal terbang milik Ravi, okey, saya telah letak di muka surat berikutnya, slide saya yang berikutnya. Okey ni. Cuba teliti kapal terbang Ravi. Kapal terbang Ravi menggunakan lipatan yang agak berbeza sedikit dengan Ana. Cuba lihat ya. Perbualan Ravi dan Melly. Wah, sungguh menarik bahagian hadapan kapal terbang kertas kamu. Mengapakah bentuknya begitu? Melly bertanya kepada Ravi. Bentuk ini dapat menambahkan jisim pada bahagian hadapan supaya lebih stabil dan dapat terbang lebih jauh. Begini cara saya melipatnya. Ravi melipat kapal terbangnya dengan cara yang berbeza dengan Ana dan Melly. Di bahagian hadapan kapal terbang Ravi lurus, bukan runcing. Kalau Ana dan Ravi tadi, kapal terbangnya adalah berbentuk runcing di bahagian hadapan. Berbeza dengan Ravi, lipatan juga berbeza dan bentuk juga berbeza. Di bahagian hadapan Ravi lurus saja. Jika anak-anak semua melihat hasil kapal terbang Ravi yang terdapat dalam buku teks di muka surat 3, nampak kelihatan berbeza dan pada Ravi ini akan menjadikan kapal terbangnya bergerak lebih jauh, meluncur lebih jauh. Tapi kita sendiri tidak pasti. Baik. Okey. Nampak tak perbezaan kapal terbang Ana dan kapal terbang Ravi? Terdapat cara melipat untuk kapal terbang Ana dan juga kapal terbang Ravi. Baik ya anak-anak sekalian. Okey. Tugas kamu sebenarnya ya. Okey, baik. Tugas kamu sebenarnya hari ini ialah apa yang cikgu nak kamu buat. Yang pertama, okey, membina dua kapal terbang seperti Ana dan Ravi dengan menggunakan jenis dan saiz kertas yang sama. Baik. Di rumah kamu, cuba cari kertas yang ada lah. Okey, contoh kertas A4. Okey. Dua kertas A4 yang sama. Ni cikgu ada satu warna merah, satu warna putih. Tetapi jenis dia sama, saiz dia sama. Baik. Cikgu nak kamu bina satu, kalau kamu guna dua-dua warna putih pun boleh, tak apa. Kalau tak ada kertas A4, katalah kertas lukisan ada. Okey, dua-dua kertas lukisan. Kalau tak ada kertas lukisan atau kertas A4, apa kertas yang ada tetapi kedua-duanya mesti sama jenis dan sama saiz. Okey, buku contohnya. Kamu gunting buku tulis lama. Okey, kedua-dua kapal terbang itu menggunakan kertas buku tulis lama. Mesti sama. Okey. Bezanya ialah yang kertas yang pertama kamu tolong lipat seperti kamu melipat seperti kapal terbang Ana dalam langkah di muka surat 2. Manakala sehelai lagi kertas, hasilkan kapal terbang seperti lipatan kapal terbang Ravi di muka surat 3. Okey, kedua-dua kapal terbang ini
perlu kamu lancarkan di kawasan lapang di rumah kamu. Sama ada di luar rumah, di ruang tamu, di bawah pos kereta dan sebagainya. Tetapi sewaktu kamu melancarkan menerbangkan kapal terbang itu, pastikan garisan permulaan kapal terbang itu dilancarkan adalah sama. Contoh ya, cikgu tak pandai sangat nak buat kapal terbang. Okey, contohlah, ni contoh kapal terbang saya ya, saya cuba. Okey, baik. Okey. Ini kapal terbang saya. Baik. Dari mana dia dilancarkan mesti sama. Tak boleh okey, kapal terbang Ana, kapal terbang Ana. Okey, dari sini. So, terbangkanlah pada garisan permulaan. Berbeza dengan dan juga kapal terbang yang bentuk macam Ravi, yang bentuk kapal terbang Ravi tadi pun mesti diterbangkan dari permulaan garisan yang sama. Okey. Tak bolehlah bila guna kapal terbang Ana, kamu guna garisan depan sikit. Bila Ravi, kamu ke belakang lagi. Tak boleh. Garisan permulaan untuk menerbangkan atau untuk melancarkan kapal terbang ini mestilah sama. Okey, anak-anak sekalian, faham? Okey, untuk yang kedua. Baik, selepas kamu terbangkan, jangan ambil kapal terbang itu, biarkan di tempat kapal terbang itu mendarat. Kemudian ambil pita ukur dan ukur dari mana kapal terbang itu dilancarkan sehingga ke tempat ia mendarat. Gunakan pita pengukur. Okey? Pita pengukur yang kamu ada macam untuk ukur baju, ukur badan atau pita pengukur yang adalah dekat rumah kamu. Okey, menggunakan ukuran sentimeter. Jelas anak-anak tugas kamu? Okey, baik. Kita lihat seterusnya. Seterusnya, kamu kena ingat sebelum kamu melaksanakan eksperimen itu, aktiviti itu, kamu perlu membina satu hipotesis atau kesimpulan awal. Di sini cikgu bantu bagaimana nak membina hipotesis kamu. Apakah kesimpulan awal kamu? Apa yang kamu rasa akan berlaku? Apakah yang kamu rasa keputusan yang kamu dapat? Adakah kapal terbang Ana lebih jauh atau kapal terbang Ravi yang lebih jauh? Itu terpulang kepada kamu. Itu apa yang kamu kesimpulan awal kamu. Hipotesis adalah kesimpulan awal yang kamu rasa boleh dijadikan jawapan. Katalah kamu kata kapal terbang Ana bergerak lebih jauh berbanding kapal terbang Ravi. Tidak salah, sebab itu kesimpulan awal kamu. Kemudian soalan yang kedua. Adakah jarak yang dilalui oleh kapal terbang Ana lebih jauh? Ya atau tidak? Kamu boleh jawab sendiri nanti. Apakah jarak yang dilalui oleh kapal terbang Ravi lebih jauh? Pun kamu perlu menjawabnya nanti. Adakah saiz bahagian hadapan kapal terbang Ravi sama? Saiz dia sama tak? Okey. Sama tak? Okey, kalau Ravi dengan Ana punya sama tak? Kalau tak sama, tak samalah. Tulislah tak sama. Okey. Kemudian bagaimanakah bentuk hadapan kapal terbang Ana dan Ravi? Okey. Ana bentuknya lurus, tirus. Okey kan? Tirus, lurus. Berbeza dengan Ravi? Okey. Kalau tak salah cikgu beginilah sebab cikgu pun tak pandai nak membuat kapal terbang. Okey, nampak? Dia lurus kat bahagian hadapannya. Lurus. Kalau Ana tadi? Okey, tirus. Nampak perbezaannya? Okey, bagaimanakah bentuk? Kamu boleh jelaskan nanti di dalam buku tulis kamu. Kemudian dan akhir sekali, apakah hipotesis kamu? Apakah hipotesis kamu? Kesimpulan awal kamu bagaimana? Okey, begini caranya. Di sini cikgu bantu bagaimana kamu membina hipotesis kamu sendiri. Apabila bentuk hadapan kapal terbang, okey, kamu pilih tirus atau lurus. Tirus untuk Ana, lurus untuk Ravi. Maka
bertambah atau berkurang jarak yang dilalui. Kamu boleh buat kesimpulan awal di sini. Ini tak semestinya betul dan tak semestinya salah. Di sini kamu boleh letak apa sahaja yang kamu rasa dia akan menjadi jawapan pada aktiviti kamu itu nanti. Walaupun mungkin dia tak betul, hipotesis ini tak betul, tetapi dia tidak salah sebab hipotesis ini belum diuji. So, apabila bentuk hadapan kapal terbang tirus, contohnya lah tirus, Ana punya lah kan, maka bertambah jarak yang dilalui. Bertambah maksudnya jauh lah, yang tirus tu jauh. Kamu rasa itukah yang akan kamu pegang sebagai hipotesis? Kalau kamu rasa, taklah cikgu, yang tirus tentu tak jauh, mesti yang lurus yang jauh. Jadi kamu ubah hipotesis kamu sendiri. Apabila bentuk hadapan kapal terbang lurus, maknanya Ravi punya, maka bertambah jarak yang dilalui. Makin jauh, bertambah jarak yang dilalui. Okey. Hipotesis kamu adalah berdasarkan apa yang kamu pilih, apa yang kamu fikir. Kamu rasa tirus lebih jauh atau lurus lebih jauh yang bahagian hadapan. Okey. Hipotesis ini terpulang kepada kamu. So, yang ini pun kamu kena buat. Hipotesis ni dekat dalam buku tulis. Baik, setelah kamu buat hipotesis, barulah kamu laksanakan eksperimen. Jangan buat eksperimen dulu, jangan buat aktiviti dulu, jangan terbangkan kapal terbang dulu. Pastikan kamu telah mempunyai satu hipotesis awal atau kesimpulan awal untuk kamu pegang hipotesis itu, kemudian baru kamu laksanakan aktiviti, baru lancarkan kapal terbang. Bila dah lancarkan kapal terbang, dapat maklumat, baru kamu tahu bahawa hipotesis kamu itu betul atau salah. Betul, kalau salah pun sebenarnya dia tak jadi apa-apa. Tak apa, sebab hipotesis ini boleh jadi betul, boleh jadi salah, boleh jadi diterima atau tidak diterima. Okey, sekarang kita lihat berikutnya. Okey. Sewaktu merekod, bila kamu dah lancarkan kapal terbang tadi, kamu dah ukur menggunakan pita pengukur, kamu rekod pemerhatian dalam jadual. Okey, kapal terbang Ana bentuknya apa tadi? Tirus atau lurus? Kemudian jarak yang dilalui berapa sentimeter kamu dah ukur? Berbanding dengan Ravi. Ravi, kapal terbangnya hadapan lurus atau tirus? Lurus tadi kan, lurus je Ravi. Kalau Ana tirus, panjang. Okey. Jarak yang dilalui oleh kapal terbang Ravi, so berapa? Ukur. So kamu kena ukur. Okey, baik. Ukuran itu kamu perlu catat dalam jadual ini. Jadual ini juga kamu perlu bina di dalam buku tulis. Nanti saya akan terangkan bagaimana susunan laporan yang perlu kamu tulis di dalam buku tulis. Okey, dapatan itu tolong tulis dalam jadual sebegini. Baik. Setelah itu, setelah kamu mencatat, kamu akan mentafsir data yang kamu peroleh. Okey? Ini yang perlu juga kamu jawab di dalam buku tulis. Soalan yang pertama, nyatakan pemerhatian kamu. Apa yang boleh kamu perhatikan? Adakah kapal terbang Ana lebih jauh atau kapal terbang Ravi yang lebih jauh? Kamu yang akan menulis pemerhatian kamu sendiri menggunakan deria yang kamu ada. Soalan yang kedua, berikan inferen kamu. Daripada pemerhatian tadi, beri sebab. Inferen adalah memberi sebab terhadap sesuatu peristiwa. Okey? Pemerhatian, katalah kapal terbang Ana lebih jauh berbanding kapal terbang Ravi. Beri sebab. Kenapa? Inferennya. Okey, inferen memberi sebab. Bermula dengan perkataan kerana. Kerana apa? Kamu boleh memberi sebab dekat situ. Kerana bahagian hadapan kapal terbang Ana lebih lurus, lebih tirus, atau boleh membelah angin dan sebagainya, terpulang kepada kamu, pada pandangan kamu. Okey? Soalan yang ketiga, berdasarkan penyiasatan ini, kenal pasti 3 pemboleh ubah utama dekat dalam aktiviti tersebut. Apa itu 3 pemboleh ubah pertama? Yang pertama ialah pemboleh ubah dimanipulasikan.
Pemboleh ubah dimanipulasikan adalah apa yang berbeza kat dalam eksperimen itu. Apa yang berbeza kat dalam eksperimen itu? Kapal terbang Ana dengan kapal terbang Ravi. Yang mana satu? Apakah yang berbeza? Itu yang dimanipulasikan. Okey. Pemboleh ubah yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang kamu lihat akhirnya? Kamu lihat apa tadi? Akhirnya bila kamu dah lepaskan, apa kamu lihat? Jarak yang dilalui. Kan? Itu yang kamu lihat akhirnya. Jarak yang dilalui oleh siapa? Oleh kapal terbang. Yang dimanipulasikan tadi adalah yang berbeza. Yang berbeza apa yang berbeza pada awal tadi? Apa yang berbeza? Kapal terbang Ana dengan kapal terbang Ravi. Apa yang berbeza? Bahagian hadapan kapal terbang kan? Satu runcing, satu lurus. Okey, itu dua pemboleh ubah. Kemudian pemboleh ubah yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan seperti yang kita tahu adalah pemboleh ubah yang sama. Yang sama. Okey, yang sama. Apa yang sama yang digunakan? Apa? Kertas. Dia tak untuk pemboleh ubah tidak boleh kertas saja, dia mesti ada parameter atau kriteria untuk pemboleh ubah itu. Apa kertas? Jenis kertas, saiz kertas dan sebagainya yang kamu lihat sama dekat situ. Pemboleh ubah dimalarkan tidak semestinya satu, tetapi pemboleh ubah dimanipulasikan dan bergerak balas adalah satu jawapan sahaja. Satu jawapan manipulasi, satu jawapan bergerak balas biasanya. Tetapi pemboleh ubah dimalarkan biasanya lebih daripada satu. Okey. Kemudian kamu akan cuba menjawab, nyatakan kesimpulan penyiasatan. Okey, kesimpulan penyiasatan, kita lihat hipotesis kamu. Betul tak kapal terbang Ana tadi lebih jauh berbanding kapal terbang Ravi? Kalau betul, maknanya hipotesis kamu itu diterima. Tetapi kalau tak betul atau salah, maknanya hipotesis kamu itu tidak diterima. Hipotesis yang betul boleh dijadikan kesimpulan penyiasatan. Salin balik sahaja hipotesis kamu tadi sekiranya keputusan penyiasatan sebenar adalah sama dengan hipotesis kamu. Tapi jika hipotesis kamu tadi berbeza dengan keputusan penyiasatan sebenar, tukar jawapan. Buat kesimpulan berdasarkan keputusan penyiasatan yang sebenar. Kalau hipotesis kamu kata kapal terbang Ana yang lebih jauh berbanding kapal terbang Ravi, tapi bila cuba kapal terbang Ravi yang lebih jauh berbanding kapal terbang Ana. Jadi kamu kena kata bahawa hipotesis ditolak. Kesimpulan penyiasatan adalah apabila bahagian hadapan kapal terbang berbentuk lurus, maka jauh jarak yang dilalui oleh kapal terbang. Okey? Begitu. Baik. Cikgu faham? Ada di antara kamu semua yang mungkin tidak berapa jelas dengan kemahiran proses sains ini sebab sebenarnya kemahiran proses sains ini dikuasai melalui kerja amali bersemuka bersama dengan cikgu sebab cikgu akan terangkan sedikit demi sedikit berdasarkan daripada aktiviti yang kita jalankan. Namun begitu, cikgu harap anak-anak tahun 5 sekalian cuba memahami dan cuba lihat video cikgu ini berulang-ulang kali. Namun sekiranya ada yang kemusykilan atau tidak faham, boleh terus WhatsApp saya personal dan tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan tugasan atau kemahiran proses sains yang kurang jelas pada pemahaman kamu semua. InsyaAllah cikgu akan bantu. Jika kamu perasan, ada beberapa slide yang cikgu tandakan bintang berwarna kuning di sebelah kanan sekali, seperti muka surat ini. Jadi, semua yang cikgu tandakan yang berwarna kuning, bintang berwarna kuning ini adalah perlu kamu catat di dalam buku tulis sebagai laporan aktiviti pembelajaran kita hari ini satu persatu. Bermula pada slide yang keberapa, ikut slide keberapa, ikut slide keberapa. Ikut sahaja. Kalau ia berbentuk soalan, maka kamu perlu jawab. Kalau ia perlukan data macam jadual, kamu perlu buat aktiviti, kemudian dapatkan data tersebut.
Okey anak-anak, di dalam slide yang terakhir ini, cikgu ada tulis catat tugasan anda hari ini di dalam buku nota sains. Cikgu ada letak tanda bintang, mana slide yang ada bintang sahaja. Tetapi mana yang tidak ada gambar bintang kuning di sebelah kanan, tidak perlu disalin. Baik anak-anak, setakat ini sahaja untuk kemahiran proses sains tahun 5 bijak. Semoga anak-anak berjaya dengan cemerlang dunia dan akhirat. Percayalah bahawa kejayaan yang dicapai adalah dengan usaha. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya Cikgu Suhaila, jumpa lagi. Assalamualaikum.